ajma'in. Alhamdulillah, apa khabar malam ini Bapak Ibu Tuan Puan? Di mana juga kita berada bersama dengan Pak Haji lagi pada malam ini sambil kita duduk bersantai-santai di rumah ya, dalam keadaan tenang-tenang. Mari kita menyemak satu dua informasi tentang pengobatan, mengambil perasaan herba untuk merawat perasaan manusia. Menarik tajuk ni ya, bahawa apakah herba juga ada perasaan soalnya. Nah, di sini ada beberapa hal yang kita nak pelajari, beberapa istilah-istilah yang mana dengan istilah-istilah ini kita dapat mempelajari tentang bagaimana perihal penciptaan Allah kepada alam tumbuh-tumbuhan ini. Alam tumbuh-tumbuhan ini Allah bekalkan dia dengan warna-warni. Perbezaan warna-warni itu membayangkan tujuan apa dia diciptakan. Kita tengok herba yang warna merah, tujuannya untuk darah manusia. Kalau herba yang berwarna putih untuk meningkatkan sistem imun. Kalau herba itu berwarna kuning untuk hati, untuk liver. Jadi kalau begitu warna-warna itu adalah membayangkan kepada untuk apa dia diciptakan. Jadi membaca bahasa daripada tumbuh-tumbuhan itu adalah merupakan salah satu daripada satu pengamatan, satu observe, satu pemerhatian, satu penelitian yang kita lakukan dengan halus untuk kita melihat dan kita percaya sehingga dia menjadi doctrine of signature. Apa tu yang dimasukkan dengan doctrine of signature? Berartinya dia jadi bahasa yang tiada suara tetapi bahasa yang mempunyai pengertiannya. Bagi orang yang memerhati, bagi orang yang mau memikirkan, bagi orang yang sentiasa memikirkan tentang kejadian langit dan bumi ini, dan apa yang ada di antara kedua langit dan bumi ini, mereka melihat bahawa penciptaan itu tidak pernah ada satu pun yang sia-sia. Tidak ada. Bukan pada tumbuhan itu saja, pada warna itu juga tidak ada yang sia-sia. Maka disitulah terbitnya dipanggil doctrine of signature. Pemahaman daripada bentuk tumbuh-tumbuhan, warna tumbuh-tumbuhan, rasa tumbuh-tumbuhan, dan di situ kita dapat memahami satu lagi yang lebih tinggi, ya, yang lebih tinggi selain daripada orang mengkaji mineral, orang mengkaji vitamin dalam tumbuh-tumbuhan, orang mengkaji flavonoid, berapa banyak flavonoid yang ada dalam tumbuh-tumbuhan, orang mengkaji bahan-bahan aktif yang ada dalam tumbuh-tumbuhan. Ada satu lagi yang mempengaruhi, iaitu emosi ataupun kita katakan perasaan tumbuh-tumbuhan tersebut. Jadi jarang sekali orang nak melihat perasaan tumbuh-tumbuhan. Dikatakan tumbuh-tumbuhan juga tak ada perasaan apa. Ya, tidak ada perasaan apa. Masya Allah ya. Jadi kalau kita tidak memerhatikan memang tidak ada perasaan. Tapi kalau kita perhatikan betul-betul, dia mempunyai perasaan. Dan perasaan itu dikeluarkan di dalam bentuk bau-bauan. Macam mana bau-bauan itu mempunyai perasaan yang tertentu. Ya, kalau kita ambil bunga ros, kita hidu bunga ros itu, apa perasaan pada diri kita yang muncul? Kita ambil bunga jasmin, bunga melor, bunga melati, beda lagi perasaan yang muncul dalam tubuh badan kita. Kita ambil bunga daripada cempaka, ya, cempaka putih misalnya, beda lagi perasaan yang ada pada diri kita. Jadi begitu juga orang yang ambil daripada pokok gaharu, pokok cendana, ada baunya, melahirkan perasaan. Perasaan ketika orang menghidunya. Jadi itulah dia. Setengah orang mengambil narkoba, dia hidup dengan hidup masuk ke dalam perasaannya. Itu perasaan. Semua itu adalah perasaan. Maka perasaan itulah yang kita gunakan. Orang panggil dia aromaterapi. Aromaterapi itu boleh jadi dia berbau. Pokok-pokok bunga-bunga yang ada bau. Tapi bagaimana yang tidak ada bau? Ada pada rasa. Rasa itu juga perasaan. Rasa manis, rasa sikit asin, rasa sikit masam, masam yang kuat. So, itu semua membentuk perasaan.
Kalau kita ambil madu kelulut, ya, madu kelulut, kita tengok ada yang manis, ada yang masam-masam, terus masam. Itu kan perasaan. Ketika kita ambil juga, kita akan menyentuh perasaan tersebut. Ini yang menariknya bila kita lihat dalam hadis Nabi SAW yang mengatakan kalau ada kesembuhan ada pada asal, al-hijamah dan al-kai, ada pada madu. Dan menurut Ibn Sina mengatakan bahawa madu itu ada roh. Roh itu berarti perasaan, emosi. Misalnya telah bagi contoh, misalnya orang yang mengambil propolis, dia boleh mendatangkan emosi gembira. Tetapi kalau terlalu banyak dan diproses dengan menggunakan kadar alkohol, dia akan jadi halusinasi. Jadi dulu pernah ada syarikat PT yang mengeluarkan propolis. Jual begitu banyak, tapi akhirnya ya Departemen Kesihatan, Kementerian Kesihatan menghentikannya sebab orang ambil itu dia jadi halusinasi. Halusinasi itu dia rasa bayang-bayang, dia dengar suara untuk terjun bangunan. Kenapa? Sebab dia mempengaruhi perasaan. Ya, jadi oleh sebab itulah maka begitu juga orang mengambil fermentasi daripada buah-buahan, percampuran di antara buah kurma dengan kismis yang Rasulullah larang. Dan hadis sahihnya itu kerana dia mewujudkan perasaan. Jadi kalau begitulah, maka perasaan apa yang kita nak munculkan dalam tubuh badan kita ini? Maka perasaan yang kita nak munculkan ialah perasaan bahagia, perasaan gembira, perasaan ingin ketawa, perasaan cinta. Supaya dalam hidup kita ini berbunga seperti bunga yang ada bau-bauan. Berwarna-warni seperti bunga yang ada warna-warninya. Kalau hidup kita ini gelap gelita, hitam dan putih, tidak ada warna-warni dan tidak ada bau-bauan, maka hidup itu namanya tidak ada perasaan. Subhanallah. Jadi antara yang memberikan perasaan ini ialah daripada bunga ros, bunga mawar digunakan. Kita banyak menggunakan bunga mawar untuk membentuk perasaan. Apakah perasaan yang kita nak? Iaitu perasaan tenang. Tenang itu diikuti dengan jantung yang iramanya tetap. Dia tidak jadi irama jantung itu, detak jantung itu tak menentu. Terlalu cepat kita jadi lemah. Ya, jadi oleh sebab itu maka jantung tak boleh terlalu cepat dan tak boleh jantungnya itu bergerak kuat. Dia kena stabil. Bagaimana nak menstabilkan jantung ini? Dia perlu kepada perasaan daripada bunga untuk membantunya. Maka perasaan itu kita ambil bunga ros, bunga mawar. Maka dengan bunga mawar itu kita ambil, kita masukkan dia ke dalam air. Ya, atau kita masuk ke dalam botol 500 ml, kita masuk beberapa tetes, kita goncang dan kita minum. Dia memberikan kesan kepada jantung kita. Jadi perasaan itu ada di mana? Di hati atau di jantung? Di liver atau di heart? Liver to liver atau heart to heart? Di heart to heart, berada di jantung. Jantung manusia itu disebut sebagai jantung hati. Jantung hati. Heart to heart. Jadi perasaannya muncul di situ. Bagaimana kita nak sampai di situ? Maka kita kena gunakan daripada bunga. Perasaan bunga. Maka kita ambil bunga. Bunga apa kita nak ambil? Semua bunga boleh digunakan. Kecuali bunga yang mendatangkan rasa gatal, tidak boleh. Bunga yang ada kesan-kesan beracun, tak boleh. Kalau diketahui bunga itu tidak mempunyai racun, boleh digunakan. Masukkan ke dalam air, air itu kita buat minuman, sudah cukup. Ya, untuk memberikan perasaan gembira, happy pada seseorang itu. Jadi, di mana ketika kita nak merawat seorang yang sakit, apa yang kita nak rawat dia dulu? Betul. Ada 3 perkara utama ketika kita merawat pesakit. Yang pertama, tidurnya. Kerana apa? Kalau dia tak tidur, perasaannya tak gembira. Kedua, kita nak rawat apa dia? Masalah
orang kata tekanan, stres yang dalam, yang lama, yang tersembunyi. Sebab kalau stres ada, perasaannya tak happy, tak gembira. Yang ketiga, sembelit. Sembelit itu menyebabkan tak gembira perasaannya. Jadi, apakah tujuan keseluruhannya kita mengambil herba adalah untuk perasaan. Subhanallah. Ajaib. Jadi, artinya pengobatan, dasar pengobatan itu ialah kepada perasaan. Betul. Tepat sekali. Jadi Allah SWT menurunkan lebih daripada bunga, lebih daripada bau, lebih pada wangian. Tetapi Allah menurunkan satu, iaitu diturunkan Al-Quran sebagai penawar, sebagai syifa, sebagai penawar untuk rawatan dia adalah rawatan perasaan. Jadi dasar pengobatan kita, pengobatan Islam ini adalah pengobatan perasaan. Yang boleh diambil daripada Al-Quran. Al-Quran itu daripada apa? Daripada bunyi. Daripada bunyi. Daripada pembacaan Al-Quran itu, bunyi itu ditangkap oleh telinga. Telinga menghantar ke otak, membentuk perasaan. Dan diikuti dengan dalam suara, dalam bunyi tersebut ada pengajaran, ada sejarah, ada cerita, ada pedoman. Buat pedoman kepada manusia komplit. Dalam pengobatan itu ialah Al-Quran. Komplit. Semua lengkap. Maka di dalam Al-Quran pula Allah ceritakan bahawa diceritakan tentang madu. Madu lebah itu adalah untuk mengobati apa? Madu itu syifa'ul linnas. Penawar pada manusia kesemuanya. Penawar. Tapi apa peranan kepada madu tersebut ialah mengobati perasaan manusia. Perasaan itu orang sebut hari ini dengan hormon. Boleh jadi dopamin, boleh jadi hormon-hormon serotonin, melatonin. Hormon-hormon yang ada pada tubuh badan manusia yang terletaknya, yang kelenjarnya ialah pituitary gland. Yang mana induknya hypothalamus. Itu kelenjar utama dia. Pemerintahan dia. Raja dia. Kemudian, hypothalamus ini dia memberi isyarat kepada pituitary sebagai GM. Lalu, GM pula memberikan isyarat salah satunya adrenal. Ya, di atas adrenal itu untuk mengeluarkan kortisol misalnya. HPA, hypothalamus, pituitary, dan juga adrenal. Nah, itu baru sebahagian. Jadi manusia ini dipengaruhi oleh perasaan. Kalau ada orang mengatakan kami tidak tahu apa sebab berlakunya hipertensi, apa sebab berlakunya DM, apa sebab berlakunya kanker, apa sebab berlakunya sistemik lupus, apa sebab berlakunya asam urat, apa sebab berlakunya autoimun. Jawapannya senang saja. Jawapannya kerana perasaan manusia terganggu. Perasaan manusia itu terganggu. Maka oleh sebab itulah, maka pengobatan dia berasas kepada pengobatan perasaan. Baca Al-Quran. Berzikir memuji Allah. Berselawat sebanyak-banyaknya. Banyakkan sedekah. Ya, itu semua membentuk perasaan-perasaan gembira. Menziarahi keluarga. Membentuk perasaan-perasaan gembira. Di samping itu kita gunakan salah satunya ialah bunga mawar. Bunga mawar ini. Ya, sebab bunga mawar ada bau. Bunga mawar ada bau. Bau itu ada perasaan yang ditransferkan ke dalam baunya. Ya, kita tengok bagaimana lebah pula dia ambil manisan bunga mawar. Dia transferkan dia ke dalam madu. Tapi kalau bunga mawar itu sendiri dia ambil, dia transfer dalam bau. Maka bunga mawar itu mengeluarkan bau. Manusia yang cerdik, dia akan mengambil bau itu untuk membetulkan perasaan manusia. Dia akan ambil bau tersebut. Dia tak pandang sepele. Ini bau ni tidak ada apa-apa. Hanya sekadar bau-bau saja. Tidak begitu. Tidak begitu. Allah Ta'ala tak ciptakan itu sia-sia.
bentuknya, warnanya, baunya yang berbeza-beza. Warnanya juga yang berbeza-beza daripada warna madu lebah. Pohon cabai itu ditanam sama pohon tomato satu pasu. Buah cabai keluarnya sangat pedas. Buah tomat itu keluarnya masa manis. Kenapa? Satu pasu, satu tanah, satu pupuk, satu baja, keluarnya berbeza-beza. Kenapa? Jadi di sini ada kekuatan masing-masing. Kekuatan pada cabai, kekuatan pada tomat ataupun tomato ni, dia untuk mengekalkan identitinya itu, mengekalkan perasaannya. Sebab tu dikatakan siapa yang banyak makan cabai yang pedas itu, dia menurunkan gula. Menurunkan gula. Orang dulu tak banyak kena penyakit gula sebab makan pedas-pedas. Begitu juga yang banyak ambil tomat. Dia jadi cepat membesar. Tomat itu anti-stres. Bagaimana kita kata tomat itu anti-stres? Oh, hari ini banyak orang ambil daripada tomat itu lycopene. Ya, iaitu enzim dia tu, lycopene ya. Maka buat apa? Cuba kita tengok. Buah tomat tu kulit dia licin. Orang buat apa? Untuk licinkan muka. Licinkan muka. Jadi oleh sebab itu, apa yang kita sebutkan ni yang ada bau tadi. Salah satunya ialah bagi kita menghargai bau. Menghargai daripada bau itu salah satu daripada pendidikan kita. Itu telah Pak Ji sebutkan bahawa ada pokok yang wangi. Misalnya apa dia? Bunga daripada bunga limau atau jeruk. Siapa yang pernah menanam jeruk, cuba tengok depan rumah. Bau bunga jeruk itu wangi sekali. Apatah lagi kalau bunga-bunga yang lain, jasmin, ada kewangian tersendiri. Jadi itu di antaranya. Baik. Kalau begitu kita katakan maka manusia yang terjejas kesihatannya itu kerana perasaan. Perasaan itu bukankah dia bersifat tubuh halus? Ya? Mental, emosi, spiritual, ini tubuh halus. Physical, tubuh kasar. Bagaimana kalau tubuh halus ini kita nak rawat? Kena dengan kehalusan bau. Kena dengan kehalusan bau. Kena aroma terapi. Jadi oleh sebab itu maka kita gunakan daripada air ros ini dimasukkan ke dalam gelas juga boleh. Masukkan dia ke dalam air 500 ml, digoncang 53 kali, baca surah Al-Fatihah, bagi minum. Untuk mendamaikan hati. Awal-awal pagi kita minum ini supaya damaikan hati kita ini. Damaikan gejolak hati. Damaikan perasaan kita. Rasa marah, rasa tak tenang, rasa ingin memberontak, rasa ingin tak puas hati itu ditenangkan dengan menggunakan daripada bunga. Jadi oleh sebab itu maka orang yang mandi bunga dengan tujuan untuk dapat gembira kerana dapat daripada perasaan bunga tersebut atau orang sebut sebagai frekuensi. Dia mandi bunga bukan nak cepat jodoh. Bukan. Jodohnya Allah yang tentukan. Allah yang tentukan. Jodoh pendek, panjang. Ada jodoh, tidak ada jodoh. Pernikahan, penceraian. Itu semua ditentukan Allah. Allah yang tentukan. Jadi tidak boleh kita masukkan mandi bunga itu kerana nak mempercepatkan jodoh. Tak boleh. Tapi kalau mandi bunga untuk kami mendapat perasaan bunga ini supaya kami gembira. Perasaan itu adalah frekuensi. Kita faham. Sama seperti kaedah orang mengambil aroma terapi, minyak wangi, minyak atar. Minyak yang digunakan. Kita pergi dekat Mekah. Kita solat. Orang bau wangi saja duduk di dalam masjid. Ya kalau atas dasar itu, kewangian itu membuatkan hidup semangat kita jadi semakin bagus. Perasaan kita menjadi semakin lunak. Hati kita menjadi semakin tenang. Maka itulah yang dimaksudkan dengan perasaan daripada tumbuh-tumbuhan itu. Maka perasaan ini dikawal oleh dua otak. Otak yang pertama ialah di kepala.
otak yang kedua di perut. Maka perasaan ini, kalau sudah gangguannya berlaku di otak, perutnya itu kembung, gastrik, emah, dia jadi GERD, dia jadi anxiety. Anxiety itu kan ketakutan, perasaan ketakutan. Sebab apa? Sebab ada GERD daripada perut, air perut naik. Ya, kita katakan ada asam di perut, asam lambung semakin tinggi. Kenapa? Kerana perasaan. Ngilu di sendi. Kerana apa? Perasaan. Sakit di tangan, sakit di kaki. Kerana apa? Perasaan. Bagaimana nak mendamaikan perasaan ini? Banyak caranya, banyak wangiannya. Tapi yang kita pilih ialah mawar. Kita pilih adalah mawar. Jadi mawar ini dia ada minyak. Minyak itu namanya essential oil. Minyak sari. Minyak sari ini dia sedikit. Tapi bila kita masukkan ke dalam air, kita goncang dia 53 kali, dia aktif. Activate. Dia jadi kuat. Bila kita minum, dia tak jadi emah, dia tak jadi gastrik. Kerana apa? Kerana otak yang kedua, iaitu perut, sudah dirawat dengan menggunakan perasaan daripada bunga mawar tersebut. Subhanallah. Pak Haji malam ni nak cerita pasal bunga mawar saja. Kita ada kasturi. Kasturi yang dibuat daripada kicang. Kita ada ambar. Daripada ikan paus, lemak ikan paus. Kita ada daripada lemak-lemak yang lain. Yang ada bau. Kijang misalnya. Ya, yang ada bau-bau yang misik, bukan mistik, bau-bau yang mendalam. Kita ada pokok keruing, kita ada pokok gaharu, ada cendana. Gaharu beda, cendana beda lagi, banyak spesies tu. Kita ada pokok teja lawang, Cinnamomum innes. Semua ini mempunyai minyak sari yang ada bau. Kalau pokok teja lawang itu baunya seperti sasi. Bau sasi itu, kalau kita ambil dia dalam produk tujuh angin, kita ambil tujuh angin, di dalamnya ada minyak, essential oil. Maka itu dikatakan perasaan kepada pokok-pokok yang ada minyak ni, ada banyak perasaannya. Perasaannya itu wujud. Macam pokok apa? Kita ambil pokok melor. Kita ambil pokok selasih. Pokok sedap malam. Atau pokok kenanga. Atau pokok apa lagi? Pokok yang ada bau, Baik, kalau pokok tak ada bau, bagaimana pula? Adakah dia ada perasaan? Ada. Bagaimana perasaannya itu dikeluarkan untuk kita membaca? Dia ada warna yang terang. Misalnya pokok belimbing, bunga belimbing. Lebah akan pergi kepada bunga belimbing tersebut kerana warna dia, pancaran warnanya. Itu perasaan daripada warna. Perasaan daripada wangiannya itu beda lagi. Perasaan pada warnanya beda lagi. Jadi oleh sebab itu, maka ditelusi dengan begitu halus sekali bahawa terdapat kelebihan pada tumbuh-tumbuhan ini. Tetapi oleh kerana malam ini kita bicarakan tentang perasaan daripada minyak, maka yang kita bincang ialah aromatik. Termasuk halia. Halia mempunyai perasaan. Apa lagi yang mempunyai perasaan? Termasuk juga itu pokok pandan wangi. Kalau kita rebus halia dengan pandan wangi, rebuskan dia, kita minum, jadi ngantuk. Sebab sifat dia itu mengantuk. Pasal apa? Pokok pandan wangi itu daunnya selari. Yang bersifat selari itu menyejukkan. Kemudian dicampur dengan zanjabil, dengan halia. Bau halia itu adalah bau yang menenangkan. Ya, zingiberol. Ada OL dia tu. Ya, Zingiber officinale. Jadi oleh sebab itulah, maka di dalamnya ada perasaan. Tapi tak sama dengan kita perasaan yang boleh diluahkan. Kalau gembira, kita ketawa-ketawa. Pokok taklah dia punya ketawa, tetapi ada alat. Sekarang yang sudah dapat mendeteksi kalau pokok itu kekeringan, dia menjerit. 20 kali,
30 kali dia menjerit sehari. Ada sudah alat yang dapat mendeteksi bunyi-bunyi yang halus seperti pokok ni. Kita tak mungkin dengar. Ya, kita tak dapat dengar bunyi-bunyi, tapi alat-alat ni dapat merakam bunyi jeritan pokok yang kekeringan. Berarti ada perasaan. Nah, kalau begitu bagaimana pula dengan di waktu hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mendengar, sahabat mendengar bagaimana pokok kurma yang menangis kerana Rasul tak duduk di atasnya itu membaca khutbah kerana ada mimbar baru. Rasul turun daripada mimbar mengusapkan pokok kurma yang menangis, yang kekeringan yang menangis itu. Berarti ada perasaan. Begitu. Batu-batu pun ada perasaan. Isra' Mi'raj Nabi SAW. Masjid Al-Aqsa, batu itu ikut terapung. Ya, jadi oleh sebab itu Gunung Uhud, Bukit Uhud juga mempunyai perasaan. Sukanya Nabi itu berada di atasnya, dia bergerak. Jadi subhanallah. Jadi oleh sebab itu yang kita tak nampak, yang kita tak dapat rasa, kita tak nampak dengan mata, panca indera, telinga, mata tak nampak, tapi kita dapat meraba perasaannya. Kita dapat merasakan perasaannya. Warna-warni itu dapat kita rasa. Warnanya lembutkah? Warnanya mendamaikan kah? Ya, jadi itu warna color vibration orang panggil. Color vibration. Masya Allah. Ya, jadi satu saja yang kita cadangkan iaitu wave. Digunakan dalam air. Bagi anak-anak juga digunakan di dalam air yang kita goncangkan 53 kali. Dan yang paling cepat wave digunakan di mata. Boleh? Di hidung boleh, dalam hidung pun boleh. Sebab apa? Sebab boleh kita gunakan di hidung ini minyak habatus sauda, boleh dititiskan dalam hidung untuk orang yang ada stroke, ada bel palsi. Gunakan minyak habatus sauda. Wave begitu juga. Bel palsi itu macam mana kita nak buat supaya mulut dia betul semula, orang yang stroke sebelah muka, iaitu dengan mengambil daripada wave bunga. Subhanallah. Maha suci Allah. Ini baru satu bunga. Bagaimana dengan bunga-bunga yang lain? Tak terkaji lagi. Manusia hanya tahu vitamin A, B, C, A, B, C, D, E. Tak kata manusia tak tahu vitamin F, G, H, I, J, K, L. Tak tahu lagi bahawa itu terbatas pengetahuan manusia. Begitu kita juga terbatas baru satu bunga. Bagaimana dengan ribuan bunga lagi? Bagaimana dengan aroma-aroma yang lain lagi? Yang kita tidak ada pengetahuannya lagi pada hari ini. Mungkin pada masa depan kalau kita sering meneliti, kita akan dapat memahaminya. Masya Allah, jangan lupa wave, ya, wave harus digunakan berterusan. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita ada kuis, ada 3 kuis yang disediakan, ya, tentang wave. Nanti Pak J akan bagi 3 kuis. Dan kita akan bagi link, ya. Kita akan bagi link, di mana link tersebut kita boleh menjawab dalam masa 30 minit, ya. Boleh isikan dalam kuis tersebut, ya. Siapa yang jawab dapat hadiah. Hadiah apa, ya? Hadiah apa? Hadiah apa nak bagi ni? Bagi buah koko sajalah. Buah coklat sajalah ni, hantar buah coklat macam ni. Nampak ni buah coklat yang warna kuning, warna merah sebagainya, ya. Nanti akan Pak Haji fikirkan apa yang kita nak hantar ni, sebagainya, ya. Baik, tetapi sebelum itu kita jawab dulu soalan-soalan yang ditanya dalam grup, ya. Seperti mana yang kita faham, ada soalan-soalan yang dihantar oleh teman-teman kita dalam grup. Dan kita pun dengar ni, kita dapat juga pelajaran. Jangan kadang bukan aku yang tanya soalan, biar aku tak mendengar. Tak boleh gitu, ya. Okey. Assalamualaikum Tuan Haji, izin bertanya, apakah herba diberikan pada orang yang belikatnya, tulang belikat, punggungnya di sini, ya. Punggungnya di sini, ya, ni bahasa Indonesia, punggungnya di belikat. Terus sakit dan ngilu. Nak buat macam mana? Ini dia. Soalan dia. Belikat dia sakit. Kemudian dia ngilu. Sakitnya, luar biasa sekali. Apa yang kita nak bagikan?
Biasanya kalau macam ni, bagi e-spray. E-spray yang kita spray di belakang telinga ni. Jadi dia menghilangkan, e-spray itu dia menyejukkan badan. Sakit belikat, sakit tengkuk, sakit punggung ini, semua simptom panas. Masalah sembelit, panas ni. Jadi tubuh badan kita tak relax. Dia menegang. Saraf dia menegang. Macam mana nak bagi dia relax? Dia kena sejuk. Dia kena menggigil. Dia kena boleh tidur dalam keadaan sejuk. Boleh tidur dalam keadaan yang panas, tak boleh. Tapi dia kena boleh tidur dalam keadaan sejuk. Dia bangun tidur tersebut, dia rasa sejuk. Sembuhlah penyakitnya ini. Jadi apa dia gunakan? E-spray. Ekor. E-spray. Ya. Cumanya kita sudah tak perlu spray di depan lagi. Kita spray saja kat belakang ni. Tapi kalau kita spray di belakang ini, kita tak dapat juga kesembuhannya, baru kita spray di depan. Di belakang cuping-cuping telinga ni. Itu di antaranya. Tapi praktik awalnya ialah di belakang telinga. Itu yang kita kena ingat ya. Masya Allah. Okey, baik. Soalan yang kedua, masalah gegatar. Apa herba? Gegatar. Gegatar ini, apa herba yang kita nak bagi? Pertama, air garam lah. Garam bukit tu. Ambil garam bukit ni, kita ambil air garam itu. Kita basuh tangan kita. Daripada hujung tangan sampai ke siku. Kedua belah itu. Nanti dia akan hilang sedikit dan hilang terus. Gegatar tersebut. Ajaib kan? Inilah dia sesuatu pengobatan yang perlu kalau berjumpa penyakit itu dengan obatnya dia akan sembuh. Iaitu garam. Ya, garam Himalaya. Garam yang ambil daripada pergunungan Himalaya. Baik, kita pergi. Assalamualaikum Tuan Haji. Kalau kaki kulitnya seperti terkelupas, terutamanya bahagian jari-jari, herba apa? Saya cuba minum albumin spray. Alhamdulillah membaik. Tapi kalau nak minum pasti seperti, kalau tak membaik. Kalau tak minum seperti terkelupas lagi. Ya. Apakah saya ini GERD jadinya? Baik. Orang yang ada mengelupas di jari kakinya, di tapaknya, kulitnya mengelupas, satu saja. Kena ingat. Betul dah. Dia boleh ambil daripada spray albumin, boleh ambil. Ataupun spray boleh dia ambil. Tapi ada satu pantangnya. Jangan ambil susu. Jangan ambil susu. InsyaAllah sembuhlah. Dengan izin Allah. Ya, ambil herba albumin dah bagus dah. Betul dah. Tapi jangan ambil susu. Itu dia punya pesanan. Atau boleh ambil vitamin C alami. Vitamin C alami. Rosella. Boleh kita ambil. Ataupun boleh juga kita ambil daripada apa? Daripada moringa. Daun kelor. Ya, daun kelor. Masya Allah. Okey, sebentar ya. Bagi tengok dia punya kok ada soalan-soalan di dalam grup. Oh ya. Ini dia banyak juga nih. Assalamualaikum. Okey, wanita 54 tahun, keluhan sembelit sangat, susah. Susah. Sudah minum radik merah pagi, kunyit hitam malam, minyak zaitun, tapi belum bisa BAB lagi. Masya Allah. Jadi kalau sudah ada sembelit, berartinya sembelit ini bukan sembelit biasa. Sembelit ada, dia panggil sembelit yang kronik. Good bakteria dia, bakteria untuk bagi dia lancar itu dah mati. Jadi dia sembelit 2 hari, 3 hari, makan, minum kopi pun tak mau juga. Dia kena buat colon cleansing. Apa tu colon cleansing? Tujuangin, lawas, spirulina. Dia kena buat colon cleansing. Tapi sebelum dia buat colon cleansing, dia boleh cuba dulu Sinida. Bila dia ambil Sinida, dia boleh lawas, tak perlu buat colon cleansing. Tapi kalau Sinida juga sudah ambil, tapi masih sembelit, kena ambil colon cleansing.
Itu yang jelas ya. Baik, alhamdulillah. Tu soalan yang ditanyakan. Baik, kita tengok lagi Pak Haji. Ini izin tanya, lelaki umur 35 tahun ya, kita 30 tahun, kemudian cegukan, terus menerus cegukan. Apa tu? Sedu. Tu, kalau itu kadang-kadang berhari-hari. Pak Haji pernah jumpa orang kena cegukan tu 2 minggu. Muka dia jadi putih dah, kurang oksigen. Terus dia yang begitu. Kalau yang biasa-biasa, dia mudah saja. Kita ambil satu plastik, kita tutup mulut kita bernafas di dalam plastik tersebut. Nafas, tarik nafas, tutup betul-betul itu. Supaya dapat karbon dioksida, CO2. Dia akan hilang. Tapi kalau sudah kena cegukan yang serius ini, Masya Allah. Ya, Masya Allah, dia tak mau. Jadi cara dia macam mana? Cara dia ada 2. Satu yang paling kuat, satu yang kurang kuat. Yang kurang kuat, minyak bubut, minyak MPH. Ambil, masuk ke dalam air hangat. Aduk minum sikit-sikit. Satu. Yang kedua yang lagi kuat ialah minyak penawar rimba. Antidot yang telah Pak Haji keluarkan itu. Itu ambil minyak 1 sudu, masuk ke dalam air panas. Lepas tu minum sikit-sikit. Kedua-dua minyak tu boleh diminum. Maka hilanglah cegukannya itu. Dengan izin Allah. Hilang cegukannya. Jadi ingat tu, minyak penawar rimba tu perlu. Ya, itu yang paling kuat. Kalau tak ada itu, guna minyak bubut. Itu cegukan. Masya Allah. Baik, ni kita tengok lagi soalan dia. Apa lagi soalannya? Okey, kita tengok. Okey, dia bertanya, hidung sumbat, bersin pagi, mata dan telinga gatal. Ini dia. Ini ada satu lagi. Ya, apa yang terjadi? Hidungnya sumbat sentiasa. Apa masalah ni? Hidung ini ialah usus kita. Usus kecil dan usus besar kita. Jadi kalau hidung tersumbat, tarik nafas, itu masalah sembelit. Masalah sembelit atau masalah di usus kecil dia ada masalah. Dia tak lawas. Perlu ambil pada pelawas, tujuh angin, spirulina, back to basic. Dia bersin pagi. Macam tu lah. Dia tak lawas. Kena lawaskan. Kena banyak minum jus. Kurangkan makanan yang ada minyak. Apatah lagi minyak yang digoreng. Berkali-kali digoreng. Karsinogenik. Itu di antaranya. Baik. Okey, kita tengok lagi soalan yang dihantar. Kita tengok apa dia. Ini dia. Assalamualaikum Tuan Haji. Apa solusi untuk masalah saraf pada paha dan juga lutut? Saraf. Sebab apa gangguan saraf ini? Adakah kerana penyakit kencing manis? Apakah gangguan saraf ini kerana akibat dia bermasalah di tulang belakang? Jadi, Pak tak tahu. Tapi kalau kita nak rawat, kalau kencing manis dengan masalah saraf di tulang belakang, kita guna SGHT yang berwarna ungu. InsyaAllah. Sembuh dengan izin Allah. Okey, seterusnya. Assalamualaikum Tuan Haji, gadis umur sekitar 20-an. Tahun kemarin kena bel palsi. Sudah guna Mutant Spray, Waves, Superbane, tapi belum berkesan. Hari ini kambuh lagi dan sesak nafas juga. Apa herba yang tepat untuk bel palsi? AJHT ungu. Bel palsi, kalau kita kata yang paling tepat sekali ialah AJHT ungu atau HE-SAC. Ada 2. Dalamnya itu ada Wave dan juga AJHT ungu. Atau AJHT 2. AJHT 2 itu sama dengan AJHT ungu. Jadi kita gunakan ini tepat. Ya, itu di antaranya. Bismillah. Okey, next kita tengok lagi. Assalamualaikum Tuan Haji, izin bertanya. Sekarang sedang masa berasap kerana kebakaran hutan. Aduh, siapa bakar hutan pula ya? Kenapa bakar hutan ni panas-panas begini ya? Banyak yang terkena sesak nafas, batuk, pilek, bersin-bersin, demam, bibir pecah-pecah, sampai tapak kaki juga pecah-pecah. Tu dia, dehydration. Padahal sudah banyak minum air. Apa yang baik dibolehkan pada masa berasap ini? Ini dia.
Subhanallah, ya. Kita akan menerima keadaan yang berasap ad-dukhan ini ketika dekat dengan hari kiamat. Gelap, tak nampak. Tengok tangan kita pun tidak nampak. Nabi suruh kita duduk dalam rumah, tutup pintu semua. Ya, asap itu ya akan duduk selama 40 hari. Asap itu, ad-dukhan itu. Jadi asap ini memang mendatangkan kesan sakit. Kalau yang sampai batuk apa semua, itu semua adalah paru-paru. Jadi pokok diciptakan Allah sebagai paru-paru dunia. Selama ni asap ada, pokok yang mengambil asap tersebut. Kalau kita perhatikan betul-betul daun daripada daun kelor, sama macam paru-paru manusia. Bila sama dengan paru-paru manusia, kita nak bersihkan di dada kita ini, kita perlukan daun kelor. Daun kelor di depan rumah kita tu. Dan munggai, ya, dan moringa itu. Kita itu dia lah untuk hilangkan asap. Ya, untuk menyapu kekotoran daripada asap. Pollution. Di samping itu antirat juga boleh kita ambil. Kita ambil dia untuk menyapu heavy metal yang ada di dalam pengaruh asap tadi. Masya Allah. Tuan, ini adalah merupakan satu yang akhir zaman, ya, bumi terus terbakar. Masya Allah. Kita hati-hati semua ni. Jadi seterusnya kita tengok soalan yang seterusnya. Pak Haji bacakan. Okey. Assalamualaikum Tuan Haji. Okey, yang kedua tadi Roselle, ya. Pak Haji ingat. Roselle dengan moringa. Kelor. Itu kita gunakan. Ini vitamin C. Okey, yang seterusnya. Assalamualaikum Tuan Haji. Apakah herba selain temulawak untuk masalah liver, cirrhosis, Tuan Haji? Pesakit lelaki umur 55 tahun, perut puncit. Kalau dia kalau duduk, kaki jadi bengkak. Betul lah ni. Albumin kena ada. Apa tu? Albumin, ikan gabus, ikan haruan. Buat dia punya sup, buat dia punya kukus. Kukus ikan haruan, itu albumin. Ambil bersama dengan VCO, virgin coconut oil, kelapa darah, minyak kelapa darah. Ambil terus menerus. Ya, supaya dia apa? Supaya liver, untuk masalah liver. Untuk dia rawat liver kita itu. Masya Allah, Masya Allah. Jangan lupa albumin. Ya, jangan lupa albumin itu ikan gabus. Ya, ikan gabus Allah buat yang mengandungi albumin yang paling banyak. Kaya dengan albumin. Kalau dalam telur itu menang lagi ikan gabus. Jadi oleh sebab itu, maka kita ambil ikan gabus. Salam Tuan Haji, untuk buat asid banyak dalam badan boleh ambil herba apa? Asid yang banyak ada dua. Pertama, alkali spray. Kalau dia teruk sampai asam urat, sampai asidnya banyak, dia kena ambil cas spray. Cas spray itu jangan ambil terus dalam mulut, tapi masukkan ke dalam air, goncangkan 53 kali, minum sampai hilang semua ngilu-ngilu di sini. Hilang semua sakit-sakit asam urat. Dan kalau ada ketumbuhan, ada tumor, ada kanker, itu dia yang akan mengecilkan ketumbuhan. Mengecilkan ketumbuhan. Karena ketumbuhan itu membesar dengan dia dapat asam. Ya, keadaan asam itu, asid itu menyebabkan tumor, kanker menjadi besar. Jadi kalau kita berjaya mengalihkan tubuh badan kita kepada asid, kepada asid kepada alkali, maka pada ketika itu ketumbuhannya itu semua akan jadi kurang. Makin kurang dah habis. Jadi sebab itu ingat bahawa kanker itu tak akan membunuh kamu, tapi hypoxia. Hypoxia itu kekurangan oksigen. Kerana apa? Kerana terlalu asid. Apa herba yang perlu diambil? Cas spray. Masya Allah. Okey, pertanyaan yang ke-9. Assalamualaikum Tuan Haji. Izin bertanya, bagaimana cara mengkonsumsi madu itama? Madu itama agar tak kecanduan merokok lagi. Aduh, kenapalah nak merokok-rokok lagi ni? Zaman keadaan inflasi, duit kita dah tak ada, dah rokok-rokok lagi. Tinggalkan saja rokok tu. Okey, itama ni nak ambil macam mana nak bagi hilang ketagihan. Betul. Selain daripada madu kelulut, madu itama, Torasika, jenis-jenis madu. Dia panggil dia panggil madu-madu trigona.
ya, yang kita gunakan ini, kita boleh gunakan salah satunya. Jangan lupa, kalau ada di tempat tuan-puan, bapa ibu, di mana juga berada, madu daripada bunga tembakau. Orang tu suka nak isap rokok kerana tembakaunya, maka yang menyembuhkannya itu ialah madu daripada tembakau. Kalau orang itu suka ambil ganja, madu daripada bunga ganja. Tapi masa mana kita nak jadi, kita nak ambil bunga ganja? Karena sebelum lagi ganja itu berbunga, sudah diambil daunnya, pucuknya dan juga semua diambil. Jadi itu di antaranya. Masya Allah, ya. Jadi itulah Allah Ta'ala buat. Di mana ada racun, di situ ada penawar. Di mana ada racun, di situ ada penawarnya. Racunnya pada orang yang isap rokok, penawarnya pada madu daripada tembakau. Itu kita ambil. Kalau kita gunakan madu itama, boleh juga, tapi tak kuat lagi. Cari madu daripada tembakau, boleh ambil bersama dengan Pak Haji, boleh order, ya. Iaitu madu tembakau. Madu tembakau ini, Pak Haji buat dia madu epilepsi. Apa maknanya madu epilepsi? Madu untuk hilang epilepsi. Anak-anak yang epilepsi harus diberi madu daripada pokok tembakau. Kalaulah madu itu diambil di pokok kekabu, pokok kapok, pokok randu, lain pula khasiatnya. Kalau ambil daripada sidir, lain pula khasiatnya. Kalau kita ambil daripada pokok pokok kelapa, lain pula khasiatnya. Jadi, subhanallah, maha suci Allah, pada madu ini tercipta obat-obat yang kita tidak boleh membacanya keseluruhannya. Allah kata, ambil saja. Ambil saja. Ambil dengan keyakinan. Banyak orang, dia tak suka nak ambil madu lebah. Dua sebab. Yang pertama, dia buruk sangka. Dia tak rasa madu lebah itu sebagai penawar. Walaupun Nabi kata penawar, dia rasa tak boleh. Dia rasa tak boleh. Yang kedua, dia tak yakin. Dia tak yakin, dia jadi buruk sangka. Yang ketiga, yakinnya tak sempurna. Mana boleh begitu? Dalam pengobatan ini, dasar pengobatan ialah yakin. Yakin yang menyembuhkan itu Allah, yang menyuruh untuk kita menggunakan itu Rasulullah. Yang menyuruh kita menggunakan itu adalah Al-Quran, kalamullah. Jadi dasar pengobatan mesti yakin. Kalau ada orang yang kata boleh tak boleh, boleh tak boleh, jawapannya tak boleh. Madu boleh tak menyembuhkan sakit ini? Tak boleh katanya. Tak boleh lah. Tuan, Nabi pernah melarang orang itu mengambil makanan dengan tangan kiri. Dia kata tak boleh sebab dia sudah terbiasa dengan tangan kiri. Nabi suruh ambil tangan kanan. Maka kerana dia tak mau, dia enggan nak mengambilnya, Allah stroke kan. Dia tak dapat angkat tangan ini. Jadi sebab itu ilmu pengobatan ini letaknya pada yakin. Yakin kepada Allah. Kita minta dengan Allah supaya Allah itu menghilangkan penyakit yang ada pada kita. Masya Allah. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Assalamualaikum Tuan Haji, izin pertama. Sekarang okey, asap dah selesai dah. Liver pun dah selesai. AC. Cara pertama, okey. Okey, salam Tuan Haji. Untuk yang ada sis, herba apa selesai? Ingat ni. Sis, gunakan Taraib. Atau dulu Pak Haji keluarkan asma spray. Atau pernah juga Pak Haji keluarkan selain pada asma spray, Fabra and Sis. Guna yang tu sampai hilang. Siapa yang tak guna tu dia rugi. Dia tak yakin apa yang ada dalam Quran ni. Sebab apa? Sebab itu Zanjabil, Halia itu kan ada ketulan-ketulannya duduk di bawah bumi. Sama juga seperti sis yang membengkak, membesar di dalam rahim wanita. Allah buat begitu supaya kita ambil Zanjabil, kita ambil Halia, Jahil.
Kita kata, jahe kan kita buat minum-minum jahe begitu, adakah jadi ubat sehebat tu? Iya, ubat sehebat itu. Jahe itu disebut sebagai long life herb. Jadi long life herb. Kita hari ni, madu tak percaya, jahe pun tak percaya, jadi jahil terus, jahil. Ni, jahe rambat. Dia rambat ni pun boleh. Masya Allah. Ini apa dia? Jahe. Mana ada jahe merambat? Pak Haji, pokok merambat, pokok lain. Ni jahe tak ada akan menjumpa yang merambat pun dekat Indonesia. Tak ada lah, ni nama Pak Haji yang bagikan. Pak Haji tulis lah. Jahe memanjat. Jahe rambat. Jahe menjulur. Apa-apa sajalah Pak Haji tulis lah. Nama dia bagi nampak. Dia glamour sikit. Orang ni kalau bagi tulis betul-betul. Dia tak percaya kat bagi tulis. Jahe gajah. Tak mau dia. Dia kata jahe gajah di dekat pasar rumah aku cukup banyak. Dia kata. Sama dengan orang tu. Kita kata pegagar tu miracle herb. Dia kata pegagar tu tumbuh dalam rumah aku je. Kita kata monggai itu orang kenali sebagai raja herba. Dia kata monggai belakang rumah saya apa banyak Pak Haji. Banyak kalau tak makan buat apa? Banyak kalau tak tahu guna buat apa? Tumbuh banyak. Orang tua-tua tanam dulu sampai anak-anak tebang habis. Itulah keadaannya. Sebab anak-anak tak mengkaji. Jadi kita ubah. Cari jawapan yang lain. Masya Allah. Okey, kita tengok lagi apa dia. Salam tuan-puan. Tuan-puan, apa pelawak untuk jantung tersumbat selepas vaksin booster? Ya Allah. Jantung tersumbat ni gunakanlah jantung hati. Jantung, ubat dia jantung. Ada produk Pak Haji keluarkan namanya jantung hati. Ya, ambil bersama dengan minyak zaitun. Kerana buah zaitun itu sama seperti jantung. Dia ada omega 3, omega 6, ada omega 9. Omega 3 itu untuk mencairkan darah. Bila dicampur dia dengan jantung hati, dia buang semua plak yang tersumbat di dalam arteriosklerosis. Ini di antaranya. Satu. Yang kedua, yang ini bukan pasal tersumbat. Pak Haji, ini disebabkan kerana vaksin. Kalau vaksin, dia lain lagi. Vaksin kita guna anti-vaksin, iaitu sapu jagat 2 kapsul. Ataupun di Indonesia panggil Zam-Zam 4. Kalau di Malaysia panggil SGHT yang berwarna merah. Dia kata apa? Pak Haji saya dah guna banyak kali lah, tak mau sembuh. Ya, spray tu banyaklah sikit. Dah. Pak Haji ajar dulu sekali ya spray, saya pun spray sekali ya, tak habis-habis dah bertahun dah. Tak boleh begitu. Spray bagi banyak-banyak, sebotol seminggu dah habis dah. Beli lagi lepas tu. Habis, beli lagi lepas tu. Baru sembuh. Ini kalau kita spray tak sembuh-sembuh, berartinya tak cukup dosis lah dengan kita. Ya, kerana virus itu virus yang kena pada kita itu dia tak habis. Lemah saja. Kita dah jadi orang lain daripada orang yang sebelumnya. Dulu kita gembira-gembira, senyum-senyum aja anak-anak. Jom kita pergi ke pasar raya, pergi membeli anak-anak, pergi makan di tepi pantai. Sekarang tak mau, sudah jadi beda. Duduk seorang-seorang, kemenung saja. Sebab apa? Vaksin. Jadi apa caranya? Jadi kita kena gunakan balik. Kalau di sini panggil Morin A kalau di Malaysia. Yang kedua, bekam setiap bulan. Bekam setiap bulan. Setiap bulan bekam. Ya, jangan tinggal. Setiap bulan bekam. Setiap bulan bekam. Ini kaedah yang sangat-sangat berkesan. Masya Allah, tabarakallah. Okey, baik, kita tengok lagi soalannya. Salam tuan-puan, apakah rawatan leukemia? Leukemia, kanak-kanak perempuan 11 tahun bulan 11 tahun 0 bulan depan, bulan depan, bukan 11 tahun bulan depan perlu kemo. Kenapa nak kemo? Kenapa? Sebab leukemia. Ambil Rozal. Tengoklah nanti.
Ya, orang tak percaya rozal itu, tapi kena ambil rozal itu mesti direbus. Ya, sama juga dengan apa kita sebut energi. Energi itu untuk penyakit kencing manis kita boleh ambil telan 3, tapi dia kena rebus terbaiknya. 3 itu direbus baru dia keluar semua bahannya. Rozal ada yang kita rendam dalam air kalau setakat batuk. Kalau demam kena rebus baru dia keluar. Kerana ada hak di dia tertentu, suhu tertentu, dia keluar bahan aktif untuk penyakit tertentu. Kalau untuk leukemia, rozal itu harus direbus sampai mendidih. Bukankah rozal kita ambil vitamin C itu akan rosak apabila dia dididihkan? Kita bukan bicara tentang vitamin C. Kita bicara tentang ada bahan di dalam kakadil, di dalam rozella, di dalam rozal yang untuk penyakit leukemia. Tengoklah internet lah. Banyak kajian leukemia, tulis itu leukemia dan rozal. Jumpalah nanti kajian dia. Dan banyak kita rawat orang semua dengan insyaAllah. Masya Allah ya. Okey, baik. Kita tengok lagi. Okey. Assalamualaikum Pak Haji. Varicose vein. Kaki kiri bengkak dari betis ke bawah. Dah berkudis. Doktor kata urat bersimpul. Sakit sentiasa. Makan ubat tahan sakit. Sakit saja yang hilang. Penyakit bertambah. Apa solusinya? Varicose vein. Yakni perjalanan darah itu dia berputar balik. Jangan urut. Jangan urut. Yang ni kalau ada pakar yang membuat faslu, sangat baik. Tapi kalau kita tak ada dia buat faslu tersebut, kita bagi dengar sini. Mengkudu. Dan juga pegaga. Dan pegaga. Atau mengkudu pegaga spirulina. InsyaAllah hilang varicose vein tersebut. Ya. Jangan dia makan lagi painkiller tu. Okey. 14. Salam Tuan Haji. Kalau anak sakit perut, ulu hati, angin banyak dalam perut, herba apa yang sesuai? Ni anak yang kembung-kembung ni bagi makan susu formula lah ni. Ya. Kalau kita bagi makan susu formula atau kita bagi makan susu di dalam botol yang cucinya tak bersih, atau susu itu tak sesuai dengan anak tersebut, dia kembung sakit ulu hati. Satu. Yang kedua, ada anak-anak yang dilahirkan dia kurang enzim laktase. Kalau bahasa Indonesia laktase. Oleh kerana dia kurang enzim laktase ni, dia tak boleh tak boleh mencernakan dia tak boleh mencernakan susu. Bila dia tak boleh cernakan susu, maka pada ketika itu susu jadi masam. Jangan makan. Ya, susu. Kerana orang ni memang dia ada manusia yang tak boleh ambil susu. Kalau ambil susu dia jadi diarrhea, mencret, ceret-beret. Sebab apa? Sebab kekurangan hormon laktase. Okey. Baik. Okey, baik. Kita tengok sini. Ultrasound. Semalam nampak limpa bengkak. Spleen. Keputusan darah. Ada jangkitan kuman. Sakit sikit kat paru-paru. Air kencing. Komplikasi kat hati. Bengkak limpa. So, doktor masih investigate punca kuman dari mana. Mereka suruh. Mereka kata pelik sikit result ini. Ubat apa? Ni. Dengar sini. Pertama, jangan makan buah-buahan. Dengar sini. Kalau wanita itu hamil atau tak hamil, kencing kotor, ada infection, pergi cek dengan doktor, pasal apa kencing kotor? Ingat, tadi makan buah rambutan. Tadi makan buah mempelam. Buah-buahan kita ni, buah-buahan tropika ini, buah-buahan kita ni banyak racun. Jangan makan. Itu yang pertama sekali. Tetapi dalam kes yang begini ni, spleen dia bengkak. Spleen bengkak ni sama dengan liver dia bengkak. Apa dia? Masalah yang Pak Haji tengok dah 20-30 tahun dah Pak Haji berubat orang ni. Kalau spleen bengkak ni sembelit. Sembelit ya. Kalau tertanya Ibu Janah dia mesti setuju. Sembelit. Kena bagi 3. Spirulina, 7 angin, pelawas. Ini di antaranya. Jadi kita bagi yang tu insya-Allah elok balik. Ya, kita doa sama-sama, kita doakan. Bismillah, afan Tuan Haji, herba apa untuk pembetas dini? Apa, syukran. Apa untuk apa dia?
Perbertas. Perbertas ni apa istilah ini? Ini cerita orang lelaki ejakulasi dini. Betul ya? Kata salah Pak Ji tak tahu ni istilah Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia Pak Ji tahu, ejakulasi dini Pak Ji tahu. Jadi oleh sebab itu, maka apa yang dia kena ambil? Dia kena meninggikan kepekatan, kekentalan. Salah satu sebab ialah bila seseorang itu dia tidak subur, ialah dia tak kental. Tak kental terkena dengan pokok tongkat ali lah. Ya, pokok tongkat ali. Kita ambil tongkat ali. Sekarang ada kopi kunyit hitam. Tapi kalau kita nak bagus lagi, ambil kapsul kunyit hitam. Itu yang antaranya. Kalau saya tak ada kapsul kunyit hitam, bagaimana? Boleh ambil saja kencor. Kalau di Indonesia ada asam kencor. Ada beras kencor. Ambil kencor itu. Kencor itu bagus. Ya, untuk masalah-masalah yang begini. Ya, itu di antaranya. Okey, tanya lagi Tuan Haji, wanita hamil 14 minggu ada GERD dan anemia, tubuh lemah. Memang lemah bila dah tak ada darah, anemia, susah nak tidur malam, GERD, ganggu fikiran. Allah. Apa yang saya mesti buat? Alkali spray. Ya. Dan malam-malam sebelum tidur ambil 1 kapsul antirat. Ni antirat salun tu. 1 kapsul je, jangan banyak. Nak buat asid alkali untuk kita keluarkan asid daripada badannya. Masya Allah. Sabar ya, sabar. Nanti Allah akan berikan ganjaran sebesar-besarnya atas ibu-ibu yang hamil. Dalam hamilnya dia menghadapi masalah kesukaran, berbelit-belit kepayahan. Allah akan bagi bukit ganjaran pahala. Sabar, harus sabar. Ya. Bismillah. Afan Tuan Haji mau tanya, anak umur 9 tahun kecelakaan, sekarang gegar otak ringan, herba apa? Gegar otak ni ingat super brain. Banyak kasus yang Pak Haji ketemu, orang yang gegar otak ni tak boleh fikir, sakit, ambil super brain 1 minggu je. Dia dah boleh fikir balik. Ajaib sungguh super brain penciptaan Allah ini. Allah buatnya sangat-sangat ajaib. Okey. Assalamualaikum Tuan Haji. Orang yang mengalami prostat sudah 2 bulan menjalani rawatan kanser laser, sekarang bisa berdiri, berasa air kencing keluar, solat terpaksa guna pampers, selain pelasyak ada buat apa? Prostat ni Pak Haji dah cakap dah, kena gunakan mangga spray atau kapsul mangga, atau kalau ada dekat kampung kita temu mangga, ambil temu mangga tu makan. Masya Allah. Herba lain boleh guna juga, tapi prostat nombor 1. Prostat juga menghilangkan tu kita punya kiloid. Masya Allah Tuan. Prostat pula, itu punya temu mangga menghilangkan kiloid. Masya Allah. Baik. Soalan ni akhir ya. Pak Haji jawab soalan yang akhir sebelum Pak Haji bagi soalan. Kalau tidak ni duk jawab soalan, tidak ada soalan, tidak ada hadiah. Jadi kena dengar Pak Haji berjawab soalan. 3 soalan lekas. Isikan di borang yang diberikan itu, kita jawabnya. Tapi soalan terakhir daripada depresi apa ni? Assalamualaikum Tuan Haji, kanak-kanak umur 5 tahun ada kudis seperti ini, apa yang dicadangkan? Oh, Dr. Fauzi, kudis. Ya, kudis. Nanti Pak Haji tengok ni, kudis apa ni? Bukan kudis buta ni. Ini kita bagi dia dengan acid spray. Acid spray. Atau dulu kita ada bedak sakit kulit. Bedak sakit kulit tu campur dengan air, sapu dia, ajaib, sembuh. Allah. Jadi kalau kita ada acid spray, kita bagi acid spray dulu. Kalau tak mau sembuh acid spray, kita gunakan bedak sakit kulit untuk anak-anak. Tuan-tuan, satu herba yang baik tidak mestinya baik untuk orang lain. Allah cipta banyak herba untuk kita pilih. Allah suruh kita bersabar. Allah suruh kita bersyukur. Allah suruh kita menikmati kesakitan itu dengan mencari obat yang tak pernah putus-putus. Jangan syirik padanya. Jangan pergi kepada tukang-tukang ramal.
Jangan percaya benda-benda yang cerita hantu setan ini semua percaya. Hantu setan tu memang ada, tapi jangan percaya dia berkuasa. Yang berkuasa adalah Allah. Jangan duduk kita dekat dengan perkara-perkara macam tu. Kita dekat dengan pengobatan Nabi SAW. Ada salawatnya kepada Nabi SAW, ada doa syifanya, ada wiridnya, ada zikirnya, ada al-maqsuratnya. Semua amalan-amalan ini menjadi pakaian kita. Jangan pergi ke arah lain. Ingat, dunia sudah berada pada penghujungnya. Bila-bila masa saja manusia boleh disesatkan. Hari ini orang sesat. Kerana wang orang sesat. Kerana kehidupan sedikit orang sesat. Pertahankan akidah kita. La ilaha illallah. Tiada yang menyembuh melainkan Allah yang maha penyembuh. Baik. Kita pergi kepada 3 soalan. 3 soalan yang Pak Haji sebutkan. Okey, soalan yang pertama. Pak Haji pakai ingat-ingat dah. Soalan yang pertama. Wave. Adalah perasaan daripada bunga mawar. Putih dan merah yang berfungsi untuk merawat perasaan manusia, iaitu membetulkan gelombang delta frekuensi untuk mendapat deep sleeping. Jawapannya benar atau salah? Dengar betul-betul tu. Pak Haji kata wave ini terdiri daripada air bunga mawar, mawar merah dan mawar putih. Ya, mawar merah tu betina, mawar putih tu jantan. Yang mempunyai perasaan untuk mengubah perasaan manusia melalui pembetulan pada frekuensi otak, delta frekuensi, untuk dapat deep sleeping. Soalannya, jawapannya betul atau salah? Tulis kat situ. Jangan dijawab kat sini. Jangan jawab-jawab kat sini betul salah apa sih. Soalan dia ada 3. Jawapannya kena betul 3-3. Bukan itu, dia kena betul 3-3 soalan. Ya, bukan 1 soalan saja betul. Dia kena dengar berawal. Soalan yang kedua. Soalan dia. Baik. Apakah dia perasaan? Perasaan pada bunga. Bunga melur. Bunga melur. Perasaan bunga melur boleh dijadikan untuk apa? Perasaan bunga melur atau bau bunga melur ataupun aroma terapi yang keluar daripada bunga melur untuk apa? Yang ni Pak Haji dah sentuh, tapi mungkin sekali imbah tadi. Soalan yang kedua. Soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga. Orang ada fibroid, orang ada cyst, jangan operasi. Jangan operasi. Fibroid dan cyst itu akan hilang bila kita mengambil herba apa? Herba yang mempunyai perasaan. Herba apa? Dan herba itu adalah Al-Quran. Dia mempunyai perasaan. Dia mempunyai bau. Dia termasuk dalam herba aromaterapi. Aromatik. Itu soalannya. Hanya 3 soalan yang mudah. Ada yang susah juga lah. 3 soalan yang mudah dan susah ni. Silakan. Siapa yang menjawab terlebih dulu. 30 minit daripada sekarang. Hantar saja sini. Pak Haji akan postkan satu hadiah yang istimewa. Kepada 3 orang pemenang. Tak kira dia duduk di Malaysia kah, di Indonesia kah, dia duduk di Negeri dekat ni lah, kalau jauh-jauh tak boleh. Jadi kita akan post satu yang hadiah yang istimewa. 3 orang saja yang bernasib baik. Dalam kuliah kita pada malam ini, kita bertemu lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.